rushing very good. Okey, jadi formula dia adalah sama dengan 360 yang belah dalam. Sekarang ni belah luar, yang Y ni. Macam mana nak cari yang belah luar? Kita kena gunakan garis lurus. Jadi dekat garis lurus ni ada apa? Ada Y dengan C. Jadi Y dengan C, Y tambah dengan C. Kita akan dapat sama dengan 180. Jadi yang ini dikira sebagai sudut luar. Sudut belah luar. Sudut luar apa? Luar untuk poligon. Sekarang ni poligon yang kita belajar ada dua je. Yang pertama bentuk segi 3, yang kedua bentuk segi 4. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey. Jadi nota ni salin elok-elok sebab apa? Sebab nota ni kamu jumpa balik di tingkatan 2. Kamu akan jumpa balik di tingkatan 2. Nanti tahun depan kamu jumpa balik. Ingat ni janji cikgu, betul kamu akan jumpa. Okey, jadi sekarang sebelum kita nak pergi kepada bab baru, kita akan buka kita punya homework. Okey, jadi kita dah buat banyak dah soalan-soalan sebelum ni, kelas sebelum ni, kelas sebelum ni, punya-punya sebelum ni. Jadi sekarang untuk A, B, C, D ada 4 soalan sahaja untuk kita tutup bab ni. Kita nak tengok kita betul-betul faham ataupun tak. Okey, habis. Okey, kita pergi kepada soalan A. Tengok kepada soalan A. Jadi masing-masing boleh tengok kat soalan A. Okey, jadi soalan A ni adalah soalan yang pertama untuk malam ni. Untuk siapa-siapa, cikgu harap semua dah print tahu homework, dah print, tampalkan dekat dalam buku. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Jadi sekarang ni dia ada dua bentuk poligon dekat sini. Mana bentuk poligon ni? Bentuk poligon yang pertama cikgu buat bentuk yang warna biru. Okey, yang warna biru. Nampak tu warna biru. Oh, cikgu buat warna biru tengok Ni bentuk warna biru. Okey, bentuk warna biru ni nama dia bentuk segi nama dia bentuk segi apa? Segi 4. Pandai. Jadi bila kita dah detect di dalam keadaan segi 4, kita cek formula segi 4. Formula untuk segi 4, jumlah sudut pedalaman dia sama dengan 360. Jadi sekarang kita nak cari X. X ni dalam segi 4. Okey, jadi bila kita nak cari X, kita keluarkan sini 60. Okey, cikgu keluarkan 60 tambah sini 120 tambah ini X tambah. Masalahnya dekat sini kita tak tahu berapa. Kita tak tahu berapa. Jadi cikgu letak kotak. Jadi tapi kita faham bila untuk segi 4 bila ditambahkan semua dia dapat 360 darjah. Jadi ada sudut yang kita tak tahu, kita gantikan dengan apa-apa huruf. Jadi cikgu gantikan dengan A, huruf A. Jadi cikgu letak huruf A dekat situ. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, jadi bila berkata tentang sudut, ingat lagi bab 8. Ini bab 9. Ingat pula bab 8. Okey, bab 8 apabila ada dua garis lurus bersilang. Tengok balik nota. Bila ada dua garis lurus bersilang, kalau sini 30, bermakna sudut depan dia kena berapa darjah? 30. Okey, cikgu tukar. Kalau dekat sini 60, sudut dekat depan dia kena berapa darjah? 60 darjah. Ini adalah formula dia. Ini adalah formula dia. Boleh buka balik bab 8. Jadi sekarang ni kalau cikgu cakap dia A, automatik dekat sini adalah A juga. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi tengok segitiga MQO. Jadi dekat sini bila ini A, cikgu adakan sini untuk A. Jadi cikgu kena cari A tu dulu. Jadi sekarang untuk MQO kita keluarkan satu segitiga.
Bila kita dah keluarkan satu segitiga, kita faham satu benda, sudut pedalaman untuk segitiga bila ditambahkan. Contoh, kita pergi kepada 45 darjah. Cikgu keluarkan 45 darjah. Tambah sini 30 darjah. Tambah sini A. Cikgu tambah A. Okey, bila untuk segitiga, kita tambahkan semua, kita dapat berapa? 180. Pandai, 180. Jadi sekarang kita cari A tu dulu. Okey, bila kita nak cari A, kita kena pindahkan. 45 pindah ke sebelah, 30 pindah ke sebelah. Jadi 180, 45 ni positif. Bila kita bawa dia ke sebelah, dia akan jadi negatif 45. 30 ni positif. Bila kita bawa dia ke sebelah, dia akan jadi negatif 30. Jadi sekarang kita boleh dah cari nilai A tu. Kita dah boleh dah cari nilai A tu. Alah, kalkulator. Okey. Okey, jadi sekarang tekan kalkulator 180 tolak 45 tolak 30. A yang kita dapat sama dengan 105 darjah. Sekarang ni A dekat belah kiri cikgu 105 darjah. Jadi kalau dekat kiri cikgu 105 darjah, dekat kanan berapa darjah? 105. Ya, 105 darjah juga. Jadi automatik dekat A belah sini cikgu adalah 105 darjah. Jadi kenapa kita nak cari A tu? Sebab kita nak masukkan dalam calculation kita yang belah bawah ni. Macam mana? 60 tambah 120 tambah X tambah A tu bukan A dah. Kita dah jumpa A tu dalam keadaan 105. Masukkan 105 sama dengan 360. Sekarang kita kira, kita pindahkan yang lain ke sebelah. 360, kita pindahkan 60 ke sebelah, dia jadi negatif 60. Pindahkan 120 ke sebelah, jadi negatif 120. Pindahkan 105 ke sebelah, jadi negatif 105. Kita tekanlah kalkulator 360 tolak 60 tolak 120 tolak 105. Okey, jangan cikgu tekan. 60 tolak 120 tolak 105. Kita akan dapat X tu sama dengan 75 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Ada soalan tak nak tanya untuk soalan A? Jelas ke semua? Jelas. Okey, salin. Wak Alisha, alright tak alright? Okey. Okey, Zulaika boleh faham soalan A yang cikgu terang ni? Zulaika dapat masuk tak tadi? Okey, cikgu akan teruskan. Alamak, cikgu baru ingat nak rekod tadi. Sorry, Adlin. Okey, habis dah. Cikgu rekod, baru rekod tadi. Ya, Naim. Ada soalan nak tanya? Naim lagi ambil air kejap. Okey, ingat ada soalan Naim ni. Okey. Jadi inilah soalan kita yang pertama. Jawapan dia 75 darjah. Okey, habis dekat situ kita pergi kepada soalan B. Masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Okey. Jangan risau kat sini. Kat sini kita tengok kepada soalan B. Ini homework tau. Ini adalah homework. Jadi kenapa cikgu tak bagi peluang untuk kamu buat? Kenapa cikgu tak bagi masa saya nak buat? Sebab cikgu dah assume semua orang dah buat. Jadi sebab apa? Sebab ni homework. Okey, jadi dekat sini kita nak check kita punya jalan kira tu betul ataupun tidak. Boleh ke cikgu proceed kepada soalan B? Boleh. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan B. Kita ada X dan Y. Kita tengok kepada soalan X dan Y. Okey, sekarang ni nampak ni kita ada satu bentuk. Okey, jadi bila cikgu tengok bentuk dekat sini dia ada dua bentuk. Okey, jadi
Bentuk yang pertama yang cikgu buat yang warna biru. Warna biru kita tahu bentuk tu dalam keadaan segi 4. Okey. Sekarang cikgu nak soal kamu tengok kepada 75 ni. Tengok kepada 75 ni. Kalau dekat belah kanan dia 75, dekat kiri dia berapa darjah? 75 darjah. 75. Ya, 75 darjah. Ingat, bila kamu nampak dua garis lurus, nampak bentuk mata dekat situ. Okey, dalam keadaan dua garis lurus, yang sudut kiri dengan kanan ni sama, A sama dengan A, yang sudut atas dengan bawah ni sama, B dengan B. Okey, jadi tengok tu betul-betul. Okey, jadi cikgu akan pergi terang kepada nilai X. Nilai X, kita cari nilai X tahu. Kita cari nilai X. Okey. Sini kalau cikgu nampak petak, petak berapa darjah? 360 darjah. Okey, dia dalam keadaan 360 darjah. Okey, jadi dekat sini untuk A ni, untuk A, petak untuk A ni berapa darjah? Kalau kamu nampak sudut tu bentuk petak. 90. 90. Masukkan 90 tambah dengan 55 tambah dengan 75 sama tambah dengan X. Jadi sekarang kita nak cari X. Kita pindahkan sahaja semua ke sebelah. Jadi X sama dengan 360. 90 ni positif, dia pindah jadi negatif 90. 55 ni positif, pindah ke sebelah jadi negatif 55. 75 ni positif, jadi negatif 75. Okey, jadi sekarang kita tekan kalkulator. 360 tolak 90 tolak 55 tolak 75. Kita dapat X sama dengan 140 darjah. Jelas ke macam mana cikgu cari nilai X tu? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi habis dah dekat situ. Habis dah dekat situ, cikgu keluarkan satu segitiga. Cikgu keluarkan dekat sini. Cikgu nak tengok kamu dapat buat tak. Okey, kita pergi kepada untuk mencari nilai Y. Okey, untuk yang siapa-siapa yang cikgu dah ada ajar, siapa-siapa yang dah buat, okey, buat je lagi sekali. Kita cuba untuk nilai Y. Okey, kita pergi kepada nilai Y, dia ada satu bentuk segitiga. Dia ada satu bentuk segitiga. Tengok ni tau. Okey, jadi bila bentuk segitiga ni, sudut belah dalam dia ada apa? Dia ada Y je. Tapi masalahnya sudut belah luar dia. Belah luar segitiga tu dia ada apa? Jadi X. X kita dapat berapa? X sama dengan 140 darjah. Jadi dekat sini kita nampak dia dalam keadaan garis lurus. Ini garis lurus dia. Mana garis lurus dia? Cikgu buat warna merah. Ini garis lurus dia. Jadi dekat sini cikgu namakan satu sudut A. Jadi untuk mencari nilai A 140 bila ditambahkan dengan A, kalau dia dalam keadaan garis lurus, dia sama dengan berapa darjah? 180. Ya, 180. Jadi 140 tambah dengan A, kita kena samakan dia dengan 180. Jadi pindahkan dulu 140 ke sebelah. A 180 bila dipindahkan ke sebelah 140 ni, dia jadi negatif 140. Jadi A dekat sini kamu tekanlah kalkulator. 180 tolak 140, kita dapat 40 darjah. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan cara menyelesaikan untuk nilai Y. Okey, sekarang kalau kita nak cari nilai Y, kita boleh ke terus ambil 40 tambah dengan Y sama dengan 180 darjah? Tak. Jadi macam mana kita kena buat tu?
Okey. Kita ada satu lagi garis lurus dekat sini. Kita ada satu lagi garis lurus dekat sini. Bermakna kita kena cari nilai ni. Kita kena cari nilai yang belah dalam ni. Ni nilai dia. Jadi cikgu letak nilai dia B. Jadi B dengan 75 ni dia dalam keadaan garis lurus. Dia dalam keadaan garis lurus. Jadi sekarang garis lurus kita tahu 180 darjah. Dia ada B dengan 75. B tambah dengan 75 sama dengan 180. Pindahkan 75. 180 positif 75 jadi negatif 75. Jadi dekat sini kita dapat 180 tolak 75. Kita dapat 105 darjah. Jadi B ni adalah 105 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi dekat A kita dah ada 40 darjah. Dekat B kita dah ada 105 darjah. Dekat Y kita nak cari. Jadi kita dah faham untuk segitiga sama dengan 180. Pindahkan 40 dengan pindahkan 105, kita akan dapat 40 positif dia jadi negatif. 105 positif dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita akan dapat 180 tolak 40 tolak 105. Kita akan dapat Y sama dengan 35 darjah. Jelas ke? Jelas. Okey, salin tau. Salin. Siapa yang tak dapat, siapa yang tengok jawapan dia dengan jawapan yang cikgu buat dapat lain, tengok. Tak. Okey, jadi inilah soalan B. Ada soalan tak nak tanya cikgu untuk soalan B? Tak ada. Okey, Okey. Cikgu nak tanya Ilman. Ilman dah dapat salin ke nilai X dengan nilai Y ni? Dah dapat salin dah? Dapat. Okey. Ni tahu tengok betul-betul nanti dalam exam tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey, lepas ini cikgu nak ajar kamu tips cikgu untuk selesaikan semua masalah matematik ikut tips cikgu ni tau. Okey, jadi cikgu nak pergi kepada soalan C, boleh ke? Boleh. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan C. Kita pergi kepada soalan C. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Okey, cikgu tunjuk kat sini lah. Hitung nilai P tambah Q. Okey, tengok. Okey, dalam menjawab matematik. Dalam menjawab matematik. Cikgu tulis ni. Tips untuk jawab matematik. Tips menjawab matematik. Yang pertama, cari idea. Cari idea. Yang kedua, tengok daripada idea yang kita ada nak pakai tu, tengok kita ada formula apa. Formula yang kita boleh buat, yang boleh kita guna untuk capai idea tu. Dan yang ketiga, baru mula mengira. Ada orang dia terus mengira, dia terus pegang kalkulator, tapi dia tak ada idea, dia terus tak. Jadi bila kita dapat satu soalan matematik, kita relax dulu. Kita cari idea. Apa maksud idea ni? Idea yang kamu kena faham, yang pertama adalah apa maklumat yang dia bagi. Apa maklumat yang dia bagi. Ni salin tau. Maklumat yang dia bagi. Apa maklumat yang dia bagi. Yang kedua, apa yang dia nak. Apa yang soalan nak. Soalan nak. Okey. Itu idea. Daripada maklumat dengan apa yang soalan nak, barulah kita itu dalam skop idea. Jelas ke semua untuk idea ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi bila kita dah ada maklumat, kita dah ada apa yang soalan nak, kita tengok apa formula yang kita boleh pakai. Formula yang berkaitan. Formula yang berkaitan. Salin tahu ni tahu. Formula yang berkaitan.
Jadi kalau untuk soalan sudut, formula dia lain. Kalau untuk soalan data, formula dia lain. Kalau untuk soalan area, formula dia ni. Soalan perimeter, formula dia ni. Lain-lain soalan, lain-lain formula. Jadi sebab tu cikgu mention tentang formula yang berkaitan. Akhir sekali baru kamu mula mengira. Baru mula mengira. Apa maksud mula mengira ni? Masukkan data, masukkan data dalam formula. Masukkan data dalam formula. Ni cikgu belajar dekat mana ni? Cikgu pergi kursus untuk menyelesaikan soalan matematik masa cikgu nak siapkan master cikgu. Okey, jadi ni salin. Kristina, ni dah salin belum Kristina? Dah, cikgu. Okey. Jadi dia macam ni dia macam ni. Contohlah kita jalan, kita nak buat rumah. Kita ada idea kita nak buat rumah. Tu idea kita. Kita nak buat rumah kat mana? Maklumat dia mana? Maklumat dia, okey, maksudnya kita nak buat rumah dekat Selangor. Okey. Kita nak kat mana? Okey, maksudnya itulah idea dia kat mana rumah tu. Lepas tu formula. Formula tu maksud cikgu bahan apa yang kita boleh pakai masa nak buat rumah. Simen kita dah ada ke? Batu kita dah ada ke? Akhir sekali nombor 3. Mengira. Baru kita buat, kita ambil batu tu, kita letak dekat tanah tu. Lepas kita dah siap kira, barulah siap rumah kita. Okey. Ini tips daripada cikgu. Okey. Cikgu akan gunakan 3 tips tu. Okey, yang pertama ni tengok betul-betul. Ni cikgu guna, kamu pakai kat semua formula tau, semua soalan. Yang pertama sekali dia nak cari nilai P tambah nilai Q. Ini yang soalan nak. Ini adalah yang soalan nak. Soalan nak P tambah Q. Jadi apa yang kita nak buat kat sini? Kita cari maklumat. Ini apa yang dia bagi dekat sini, ini dikira sebagai maklumat. Itu cara dia. Jadi kalau untuk gambar rajah ni senanglah cikgu keluarkan maklumat. Maklumat dia mestilah dekat gambar. Okey, jadi sekarang idea kita nak selesaikan, kita nak cari nilai P dan kita nak cari nilai Q. Itu adalah bahagian idea. Kita tengok bahagian maklumat apa dan kita tengok apa yang soalan nak. Jelas ke semua bahagian idea tu? Boleh faham? Boleh. Jelas Boleh, ke? Okey. Jadi habis dah idea, kita pergi kepada yang kedua iaitu formula. Kita pergi kepada formula. Nak selesaikan formula, cikgu buat satu lagi gambar. Cikgu buat satu lagi gambar untuk cikgu bagi nampak formula apa yang kita nak kena pakai. Jadi dekat sini untuk menyelesaikan formula apa yang kita nak pakai. Sini ada segitiga. Jadi bila ada segitiga, kita dapat dia, kita dapat untuk jumlah pedalaman dia P tambah dengan ni dapat dengan sama dengan 180. Masalah dia dekat sini ada pertama. Kita dapat nilai P tambah dengan yang ni kita tak tahu nilai. Yang ni kita tak tahu nilai. Jadi kita letak petak tambah dengan kita letak petak. Jadi bila panjang dia kat sini sama, maksudnya sudut dia sama ke lain? Sudut dia sama ke lain? Sama. Jadi kalau kita letak sini A, sini pun A. Jadi kita letaklah A tambah A. Formula yang kita dapat adalah sama dengan 180 darjah. Kita nak cari nilai P, tapi kita kena cari nilai A dulu. Okey, kita tengok kepada formula apa yang kita nak kena pakai daripada maklumat tu. Ada satu garis lurus. Jadi dekat sini kita pakai garis lurus. Cikgu buat garis lurus. Garis lurus yang kita pakai adalah daripada sini pergi kepada sini. Apa yang terlibat? 150 dengan A. 150 tambah A sama dengan 180. Jadi
A sama dengan 180 pindahkan 105, dia akan jadi negatif 150. Ni positif pindah jadi negatif. A 180 tolak 150, kita dapat 30 darjah. Jadi kenapa kita cari nilai A? Sebab kita nak masukkan data ke dalam A ni. Macam mana? P tambah 30 tambah 30 sama dengan 180. Itu maksud cikgu. Ni formula. Ini adalah formula. Sama dengan 180. Garis lurus sama dengan 180. Itu formula. Cikgu mula mengira lepas cikgu dah masukkan nilai ke dalam formula. Jadi sekarang 30 selesaikan. Ni cikgu mengira tau. Yang atas ni bahagian formula. Jadi bila dah ada data, cikgu mula mengira. Okey, jadi P sama dengan 180 positif jadi negatif. Positif jadi negatif. Jadi dekat sini kita dapat 180 tolak 30 tolak 30, kita akan dapat 120 darjah. Ni nilai P. Jelas ke untuk mencari nilai P tu? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi tengok pula cara cikgu selesaikan. Okey, ni maklumat tau. Ni maklumat. Apa yang kita nak sekarang? Kita nak Q. Okey, kita kena cari idea macam mana nak cari nilai Q. Okey, kita tengok maklumat apa yang ada. Oh, dia bagi segi 4. Jadi dekat sini cikgu highlightkan bahagian segi 4 dengan yang warna biru. Okey, bila cikgu dah highlightkan untuk segi 4 yang warna biru, kenapa cikgu tak nampak nama kamu? Okey, jadi bila cikgu dah highlightkan untuk segi 4 yang warna biru, cikgu cari formula apa yang cikgu boleh pakai. Formula untuk segi 4 ada 65 tambah Q tambah 135. Alamak, ada satu nilai yang kita tak tahu. Cikgu letak petak dulu sama dengan formula yang pertama. Kalau untuk segi 4 kita dapat dia 360 darjah. Jadi sekarang ni yang kita tak tahu ni gantikan dulu dengan apa-apa huruf. Cikgu letak B. Okey, cikgu letak B dekat sini. Jadi cikgu kena cari nilai B tu dulu. Jadi kita tengok kita nak cari nilai B. Apa maklumat yang kita ada? Idea. Idea. Maklumat yang ada apa? Dia ada B bagi 92 bagi garis lurus. Jadi sekarang ni bila dia dah bagi garis lurus, kita tahu kita tahu apa? Kita tahu ini formula dia. Garis lurus sama dengan 180. Ni maklumat B dengan 92 ni idea yang kita kena buat. Okey, ni formula garis lurus sama dengan 180. Mula mengira apa ada? Masukkan data B. B tambah 92 tambah tambah pula. Sama dengan 180. 92 pindah ke sebelah, dia jadi negatif 92. Jadi B dekat situ 180 tolak 92, kita dapat 88 darjah. Kenapa kita nak cari nilai B? Sebab kita nak masukkan dalam ni. Jadi sekarang kita masukkan 65 tambah Q tambah 135. Bila kita dah dapat nilai B, masukkan 88 sama dengan 360. Pindahkan semua ke sebelah. 65 pindah ke sebelah. 135 pindah ke sebelah. 88 pindah ke sebelah. Jadi sekarang 360 positif 65, dia jadi negatif 65. Positif 135, dia jadi negatif 135. Positif 88, dia jadi negatif 88. Kita kira Q. 360 tolak 65 tolak 135 tolak 88. Q kita dapat 72 darjah. Jelas ke macam mana cikgu cari nilai Q dan nilai P? Boleh nampak ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang nilai P dan Q. P tambah Q. Ni soalan nak. Jadi, kita ambil nilai P kita 120 tambah soalan Q dia 72. Jadi kita tambahkan 120 tambah 72, kita dapat jawapan dia 192 darjah. Kat bawah tu cikgu tunjuk 192 darjah. Itu jawapan dia.
Kalau ini dalam exam 4 markah. 4 markah. Okey. Jelas? Dah salin ke belum? Jelas. Okey, pakai teknik ni bila kamu berhadapan dengan semua soalan matematik, tak kisah soalan tu form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, matrik, diploma, degree, master, PhD. Yang ini je idea dia. Cari idea, cari formula dan akhir sekali baru mula mengira. Siapa dapat soalan dia terus tekan kalkulator, something wrong. Melainkan dia terus tekan kalkulator, maksudnya dia dah dapat idea dia dah dapat maklumat, barulah kita tekan kalkulator. Okey, jelas? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, bagus. Dah salin ke belum? Dah. Okey. Jadi untuk soalan yang terakhir dekat sini cikgu uji. Ada yang cikgu dah bagi tahu jawapan dia. Tapi jangan tengok jawapan, Okey, untuk D tu cikgu ada uji, cikgu tengok maksudnya tak tahu cara untuk menjawab. Jadi dekat sini cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan D. Bagi tahu cikgu apa nilai X tambah Y. Okey. Okey, boleh ke cuba buat soalan D ni? Yang dah buat tu hantar lagi sekali kat cikgu AIGH. Okey. Okey, bagus. Ada yang dah dapat? Tak apa, betul ke salah ke tak apa. Yang penting dekat sini adalah cuba buat. Okey. Cikgu bagi lagi masa Wan Alisha. Wan Alisha mesti tak tengok lagi Wan Alisha dah dapat buat dah X tambah Y ni? Belum cikgu. Susah. Okey. Zulaika dah dapat dah buat X tambah Y. Zulaika ada tak? Kristina dapat tak soalan ni? Tak dapat. Tak dapat. Okey, tak apa. Jibril dapat ke D? Dapat. Bagus. Hantar kat cikgu Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit tau. Cuba buat. Ingat 3 tips daripada cikgu tahu. Cari idea. Idea ni apa soalan bagi, apa yang soalan nak. Dua tu penting. Lepas tu cari formula apa yang kita boleh pakai untuk selesaikan apa yang soalan nak. Cikgu. Okay. Ya. Saya tadi masa saya buat homework ni, pagi tadi lah. Yang soalan D ni saya tak tahu macam mana nak buat.
Cikgu dah ada sign dah tu. Saya tengok tipsnya video cikgu bagi pun saya pening. Sebenarnya saya pun pening juga. Ha, iya ke? Bila cantu lah macam ni lah. Pening lah. Yang mana? D ni ke? Adi. Okey, tak apa. Tak apa. Cuba je, cikgu bagi masa lagi. Nanti cikgu tunjuk juga, jangan risau. Cikgu nak tanya siapa? Adlin dah tak. Ummu Atiyah. Ummu Atiyah boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Ummu Atiyah dapat tak soalan D? InsyaAllah dapat cikgu. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu. Okey, 1 minit lagi. Cikgu nak tanya siapa lagi? Ilman dapat tak Ilman soalan ni? Dapat. Okey. Okey, jadi 1 minit lagi cikgu akan teruskan kepada soalan D. Masing-masing boleh tengok cara cikgu selesaikan. Okey. Soalan D, kalau kita tengok kepada soalan C dengan soalan D, dia ada satu persamaan. Apa persamaan ni? Dia nak cari P tambah Q. Tengah dengar ke suara cikgu? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah dengar ke? Ya. Okey, soalan C ni dia nak cari P tambah Q. Maksudnya ada apa kat sini? Dia ada tambah. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan D. Okey, sekarang ni soalan X, Y. Okey, kita pergi kepada maklumat ni yang soalan tu bagi. X dengan Y ni dia berada di mana? Dia berada di dalam bentuk segi 4. Dia berada di dalam bentuk segi 4. Jadi, apa yang kita boleh pakai ni? Okey, formula yang kita boleh pakai 45 dengan 20 ni, kamu jangan ambil 45 sahaja, jangan ambil 20 sahaja. Apa yang kamu nak kena buat? Kamu ambil 45 dengan 20 sebab dia punya sudut adalah daripada sini pergi kepada sini. Jadi yang terlibat adalah 45 dengan 20. 45 bila tambah dengan 20 kita dapat dia 65. Jadi sekarang sini adalah 65. Cikgu masukkan 65 tambah sini Y tambah sini X. Sekarang ada satu bahagian yang kita tak tahu, cikgu namakan dia A. Cikgu namakan dia sudut A. Okey, bentuk segi 4 kita dapat dia apa? Kita dapat dia 360 darjah. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang tengok. Sekarang kita pergi kepada soalan. Apa yang kita nak kena cari ni? Kita kena cari A. Kita kena cari nilai A. A ni dia berada di dalam bentuk segitiga. Segitiga A, E, C. Nampak dia campur-campur dekat situ. Dia saja nak confusekan kita. Kalau kita keluarkan A, E, C, bentuk dia macam ni. Ini adalah A kita. Ini adalah E kita. Ini adalah C kita. Yang ini cikgu dapat 65 darjah. Macam mana? 45 tambah dengan 20 dapat 65. Yang ini dekat C kita dapat dia 30 darjah.
dan dekat A kita adalah nilai A. Okey. Sekarang cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan. A tambah 65 tambah 30 sama dengan 180. Kenapa sama dengan 180? Sebab dia dalam keadaan segi 3. Jadi kita pindahkan ke sebelah 65 dengan 130, kita pindahkan ke sebelah 180, positif 65 dia jadi negatif 65, positif 30 dia jadi negatif 30 darjah. Okey, sekarang 180 tengok 180 tolak 65 tolak 30, kita dapat A sama dengan 85 darjah. Maksudnya A ni adalah 85 darjah. Sampai situ boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Boleh. Okey, sekarang kita tengok yang dekat atas ni kita dapat tadi. Yang dekat atas ni yang kita dapat ni. 65. Okey. 65 tambah Y tambah X tambah A. A kita dapat 85 sama dengan 360 darjah. Jadi 65 kita pindah ke sebelah. 85 kita pindah ke sebelah. 360, 65 ni positif, dia jadi negatif. 85 ni positif, dia jadi negatif. Jadi yang ni tinggal apa kat sini? Kita tinggal Y tambah X. Jadi 360 tolak 65 tolak 85 kita dapat 210 darjah. Y tambah X. Sampai situ boleh faham ke? Sampai situ jelas? Jelas. Jadinya inilah jawapan dia. Kenapa cikgu tak cari nilai Y tu berapa? Kenapa cikgu tak cari nilai X tu berapa? Sekarang ni soalan nak apa? Soalan nak nilai X tambah Y. Soalan tak mention cari nilai X. Soalan tak mention cari nilai Y. Soalan mention apa? Cari nilai X tambah Y. Jadi ada masa kita boleh terus dapat jawapan X tambah Y. Ada masa kita kena cari satu-satu. Macam soalan C. Soalan C kita kena cari nilai P. Kita kena cari nilai Q. Baru kita boleh tambahkan. Tapi dekat soalan D, kita tak payah nak cari nilai X tu apa. Tak payah nak cari nilai Y tu apa. Terus kita masukkan formula segi 4. Sama dengan 360, X dengan Y sudah berada di dalam formula dan dua-dua dalam keadaan tambah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Naim, nampak dah Naim? Nampak sikit macam mana ni. Okey, jadi basic sebenarnya soalan D lagi mudah daripada soalan C. Cumanya mindset kita apa? Mindset kita adalah kita nak cari X ni apa, kita nak cari Y ni apa. Jadi bila kita nak cari X tu apa juga, Y tu apa juga. Padahal yang soalan nak adalah X tambah Y. Jadi bila cikgu masukkan ke dalam formula segi 4, cikgu dah nampak yang X dengan Y dua-dua dah dalam keadaan tambah. Jadi cikgu tak perlu nak cari nilai Y tu apa, nilai X tu apa. Okey. Jibril macam mana? Okey ke soalan D? Okey. Cikgu nak tanya. Adlin. Okey Adlin, nampak dah Adlin D? Nampak. Okey, macam apa lagi? Kristina. Okey ke? Okey ke Kristina soalan D?
Okey, cikgu. Okey, baik. Salin tahu semua. Okey, jadi habis. Okey, cikgu bagi masa untuk salin. Lepas tu bagi masa 1 minit untuk restkan diri kita. Bagi tenang sikit kepala ni. Sebab apa? Sebab kita nak pergi buka buku baru. Buku baru. Lepas tu kita dah nak tutup bab poligon. Tutup dah buku poligon. Kita nak buka buku baru pula. Okey. Okey. Jadi cikgu harap kenapa cikgu tunjuk juga soalan-soalan macam ni cikgu? Sebab nanti bila kita exam, soalan yang keluar macam ni. Dia tak keluar soalan-soalan senang. Sebab tu cikgu suruh kamu buat dulu, lepas tu kat kelas cikgu tunjuk. Mana Zulaika? Zulaika boleh nampak ke? Jelas ke Zulaika? Tak dapat masuk. Tadi dah ni. Amar RSG. Jelas dah Amar RSG? Akhirnya saya dapat jawab juga, cikgu. Walaupun cikgu tolong tunjuk ajar sikit. Okey. Dah. Cikgu nak masuk kat bab baru dah ni. Cikgu dah nak masuk kepada bab baru dah. Amar Muaz datang kan? Amar Muaz. Amar Muaz ada ke Amar Muaz? Tak ada. Ada Amar lagi satu. Cikgu dah lupa dah. Ayin dapat ke Ayin soalan D? Jelas dah? Okey semua, cikgu nak tutup dah bab poligon. Kita okey. Okey, kita nak pergi kepada bab baru dah. Okey, bab baru ni, cikgu nak pergi kepada bab baru. Boleh ke cikgu nak pergi kepada bab baru dah ni semua? Boleh. Okey. Okey, jadi untuk bab baru adalah bab 11. Ni bab 11. Okey. Pengenalan set. Pengenalan set. Masing-masing boleh nampak ke buku teks cikgu ni? Boleh. Okey. Okey, ni buku teks muka surat, buku teks tingkatan berapa? Ni buku teks tingkatan berapa? 1 lah. Kamu kan tingkatan 1. Ni buku teks muka surat buku teks tingkatan 1. Siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 246. Siapa yang main-main bab ni, cikgu buka buku teks tingkatan 4. Cikgu buka satu buku teks. Buku teks matematik tingkatan 4. Cikgu, kenapa cikgu buka buku teks matematik tingkatan 4? Cikgu nak kamu faham yang kamu belajar malam ni dengan cikgu, kamu akan jumpa balik pada tingkatan 4. Dekat tingkatan 1, kita belajar nak kenal dahulu apa yang dimaksudkan dengan set. Dekat tingkatan 4, kenapa? Dekat tingkatan 4, kita akan lebih kenal tentang set. Dekat tingkatan 1, kita belajar pengenalan. Dekat tingkatan 4, kita belajar operasi. Siapa yang main-main dekat bab masa tingkatan 1, dia akan lemah di bab tingkatan 4. Siapa yang lemah di bab tingkatan 4, 80% untuk bab tingkatan 4 dan tingkatan 5 masuk SPM. Okey, jadi dia ada kaitan. Dia ada kaitan. Okey. Jadi itulah kaitan-kaitan dia. Banyak tau cikgu boleh kaitkan. Okey, contohlah poligon. Ni poligon kita belajar. Cikgu buka buku teks. Cikgu buka buku teks matematik tingkatan 2. Okey, tengok buku teks ni bukan tingkatan 1 tau. Ini buku teks tingkatan 2. Bila cikgu buka buku teks matematik tingkatan 2, kita pergi kepada kandungan sahaja. Tak apalah, nanti cikgu tunjuk. Okey, kita pergi kepada kandungan untuk matematik tingkatan 2.
bahagian ni matematik tingkatan 2, bukan matematik tingkatan 1. Untuk matematik tingkatan 1 ada satu bab. Nama dia polikon. Cikgu ajar apa tadi? Cikgu ajar sudut belah dalam, cikgu ajar sudut belah luar. Cikgu malaslah nak ingat, malas nak hafal. Nanti kamu jumpa juga apa tu sudut pedalaman, apa tu sudut pengeluaran. Jadi semua yang bab kamu belajar masa tingkatan 1 dengan 1 akan jumpa balik. Jangan risau, kamu akan jumpa balik semuanya. Okey. Jadi itu adalah untuk pengenalan. Okey, ada orang cakap kat cikgu. Okey, bab 8. Silakan. Jangan last. Okey. Tadi kita belajar matematik tingkatan 1. Sekarang cikgu nak tanya kamu, bab 8 matematik tingkatan 1 cakap pasal apa? Siapa ada buku teks? Wan Alisha, bab 8 kita belajar pasal apa? Lupa? Bab 8 belajar pasal garis dan sudut. Garis dan sudut. Okey, kita belajar tentang garis dan sudut. Last sekarang cikgu buka buku teks matematik tingkatan 3. Cikgu buka buku teks matematik tingkatan 3. Kita pergi kepada buku teks matematik tingkatan 3. Dekat dalam buku teks matematik tingkatan 3, kita tak pergi belajar tau. Kita hanya tengok kandungan. Okey, tengok buku teks matematik tingkatan 3. Dekat sini kamu akan jumpa sudut dan tangent dalam bulatan. Kamu main-main masa tingkatan 1, tingkatan 3 kamu jumpa pula. Masa tingkatan 1 kamu punya bentuk, dekat luar bulatan. Tapi tengok ni, cikgu tak apalah, cikgu tunjuk juga. Masa dekat tingkatan 3 kita pergi kepada bab 6. Cikgu tunjuk Sekarang ni tengah tengok ke semua? Alamak, tak dengar suara. Tengok. Okey. Jadi untuk di tingkatan 3 sekarang segitiga kita dan segi 4 kita berada di dalam bulatan. Lain pula cara dia. Kenapa cikgu tunjuk semua benda kaitan-kaitan ni? Sebab cikgu nak apa yang kamu belajar ni, kamu kena ingat satu je. Semua bab tingkatan 1 dan tingkatan 2 kamu jumpa balik masa kamu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey. Jadi itu sahaja bahagian pengenalan. Jelas ke semua? Jelas. Okey, baik. Jadi jangan risau. Cikgu risaulah. Tak apa. Ada orang dia risau nak berlari tapi dia tak belajar jogging. Mana boleh. Sekarang kita berlari anak, baru kita berlari laju. Okey. Jadi kita pergi kepada pengenalan set bab 11. Okey. Jadi cikgu terang apa tu set. Cikgu terang apa tu set. Set ni adalah perwakilan. Perwakilan untuk suatu kumpulan. Untuk suatu kumpulan. Sebagai contoh. Kita pergi kepada satu kumpulan. Kalau dekat sekolah, kalau kita pergi kepada rumah sukan. Rumah sukan untuk sekolah kamu terbahagi kepada berapa rumah? 4. Okey, kita ada 4 rumah. Kita ada 4 rumah sukan yang selalunya yang kita pakai masa dekat sekolah. Tengok. Okey, yang kita pakai masa dekat sekolah, rumah sukan biru, rumah sukan merah, rumah sukan hijau, rumah sukan apa lagi satu? Kuning. Kuning. Okey. Jadi
sekarang ni ini adalah rumah sukan. Bahagian rumah sukan kita ada kumpulan. Kumpulan pertama kumpulan biru, kumpulan kedua kumpulan merah, kumpulan ketiga kumpulan hijau, kumpulan putus tadi. Okey, kumpulan keempat adalah kumpulan kuning. Okey. Jadi dalam kumpulan biru, contohlah cikgu masukkan Jibril dengan Naim. Naim masuk kumpulan biru. Merah, cikgu masukkan Kristina dengan Adlin. Okey. Hijau, cikgu masukkan siapa? Madinah ada ke dalam ni? Ke Madinah esok? Madinah ada ke Madinah? Ada. Ya, ada. Cikgu ingat Madinah esok. Ni Madinah cikgu masukkan. Lepas tu Ummu Atiyah cikgu masukkan. Kuning cikgu masukkan Ammar dan cikgu masukkan Ilman. Okey. Jadi sekarang ni apa guna set ni? Kita nak mewakilkan dalam kumpulan apa? Contoh kumpulan biru. Okey, jadi untuk set kumpulan biru, dekat dalam kumpulan biru kita ada Jibril dengan Naim. Maksudnya dia dah wakilkan dalam kumpulan biru ada siapa pula? Yang ada siapa yang Jibril dengan Naim ni apa? Kita panggil dia adalah adalah untuk pengkhususan unsur. Jadi unsur ni apa? Unsurnya bahagian dalam kumpulan. Bahagian kumpulan. Kalau kamu pening bahagian, cikgu buat macam ni. Ahli kumpulan. Ahli kumpulan. Unsur adalah ahli kumpulan. Jadi contoh, kumpulan kita sekarang, kumpulan biru, ahli kumpulan kita adalah Jibril dengan Naim. Okey, merah. Kumpulan set untuk merah. Kumpulan merah. Jadi set kita merah. Set merah. Mana ahli kumpulan kita? Kristina dengan Alin. Jadi unsur untuk set merah adalah Kristina dengan Adlin. Okey. Kumpulan hijau. Maksudnya set untuk hijau. Jadi set untuk hijau dekat situ ada Madinah dengan Ummu. Okey. Untuk kumpulan kuning, dekat kita cakap apa? Set untuk warna kuning. Jadi dekat situ kita namakan kumpulan Ammar dengan kumpulan Ilman. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jelas. Cikgu macam ni je ke? Sebab itulah nama tajuk kita tentang pengenalan sahaja. Kita nak kenal dulu. Yang kumpulan biru, merah, hijau, kuning, kita namakan dia sebagai set. Kumpulan adalah set. Ahli kumpulan biru ada Jibril dengan Naim. Ahli kumpulan, ni salin tau. Ahli kumpulan kita bercakap tentang unsur set. Okey. Jadi kita belajar untuk pembahagian kumpulan dahulu. Okey. Buka worksheet. Cepat salin tak ni semua? Sempat salin tak? Sikit lagi. Okey. Dah. Okey, dah Okey, sekarang buka kita punya worksheet. Kita pergi kepada pengenalan. Okey. Nampak ke soalan di atas? Nampak ke? Nampak. Okey. Sekarang cikgu nak kamu nyatakan dia punya kumpulan. Tak apa, cikgu buat satu Okey. Ini adalah satu maklumat.
Kita panggil dia satu maklumat. Jadi dekat sini kita nak buat dia dalam keadaan set. Set tu apa? Set tu kumpulan. Jadi kumpulan pertama yang cikgu jumpa dekat sini apa? Kumpulan apa? Kumpulan yang bercakap tentang buah-buahan. Jadi set kita adalah tentang buah-buahan. Okey. Jadi sekarang apa ahli kumpulan untuk set buah-buahan? Jadi ahli kumpulan cikgu, ahli kumpulan untuk buah-buahan apa? Yang pertama kita ada tembikai. Jadi cikgu dah dapat situ, cikgu potong tau. Tembikai. Yang kedua, cikgu ada apple. Cikgu dapat, cikgu potong. Apple. Yang ketiga kita cari buah. Ada nanas, nanas. Okey, kita potong dah nanas. Yang seterusnya ada papaya. Okey, iaitu kita dapat betik. Dan yang terakhir dekat sini cikgu dapat belimbing. Maksudnya star fruit. Okey, jadi ini dikira sebagai ahli kumpulan. Kenapa? Ahli kumpulan adalah bercakap tentang unsur. Kumpulan bercakap tentang set. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi dekat sini dia ada lagi 3 kumpulan kena isi. Kumpulan apa kat sini? Kumpulan apa dekat sini? Kumpulan apa dekat sini? Jadi sekarang berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat sini dengan ahli kumpulan ni, cikgu nak kamu sendiri yang cuba senaraikan apa kumpulan dia dan apa ahli kumpulan dia. Jadi boleh cuba buat. Boleh ke? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey, baik. Cikgu tunggu tau. Cikgu, Ya. yang kalau yang dah buat waktu hari Selasa tu kena hantar juga ke? Tak apa. Hari Selasa tak apa. Okey, terima kasih. Okey. Okey, cikgu bagi masa tau. Jibril rasa-rasa nak share ni berapa minit? 2 je. 2, okey, bagus. Kristina nak berapa minit, Kristina? Naim dengar ke suara cikgu Naim? Dengarlah cikgu. Okey. Wow, laju. Okey. Bagus, tak ada masalah. Ini unsur. Kena tulis sekali tau apa kumpulan dia. Kena nyatakan kumpulan apa. Contoh. Kumpulan warna. Dia pandai macam tu lah. Bagus Nisa. Okey, bagus Adlin.
Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Ummu Atia, dapat jawab dah Ummu Atia? Sikit nak habis. Okey. Ni senang je tau. Set ni senang je. Jangan risau. Sebab tu nama dia pengenalan. Kita nak kenal je. Form 1 kita nak kenal je. Okey. Jadi masa ada kawan kamu dah. Okey, sama-sama. Okey, jadi masa untuk menjawab sudah pun tamat. Okey. Jadi sekarang oh ada yang tengah send lagi. Okey, tak apa. Yang tengah send tu terus je hantar dekat cikgu. Okey, jadi apa objektif cikgu nak ajar ni? Cikgu nak kamu faham penentuan kumpulan. Cara kamu tentukan kumpulan apa. Contoh, pensel. Pensel ni dalam kumpulan apa? Kumpulan alat tulis. Okey. Jadi bawah kumpulan alat tulis ada pensel. Jadi ini unsur dia. Jadi kita tulis pensel. Kemudian kemudian kita cari. Okey, ada pembaris. Okey, kita tulis pembaris. Okey. Kemudian ada pen. Jadi kita tulis pen. Okey. Kemudian ada kertas. Kertas pun termasuk kertas. Okey, kemudian lori, kereta, biru. Okey, ada jangka lukis. Jadi ada jangka lukis dekat sini. Cikgu masukkan. Ini cara nak buat dia punya jawapan. Okey, habis dah. Okey, seterusnya basikal. Basikal apa kumpulan dia? Kenderaan. Iaitu sesuatu transportation lah. Okey, basikal. Masukkan dia ke dalam bawah kenderaan. Okey, bas. Bas bawah kenderaan. Okey, kemudian ada kereta. Kereta bawah kenderaan. Okey, ada lori. Lori bawah kenderaan. Ada motor. Motor bawah kenderaan. Kemudian kita masukkan merah. Apa merah ni? Bahagian warna. Jadi warna ada apa? Ada merah. Okey. Kemudian hijau. Ada hijau dekat situ. Okey. Ada kuning. Ada kuning dekat sini. Okey. Ada hitam. Ada hitam dekat sini. Okey. Ada biru. Ada biru dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, risau cikgu tiba-tiba semua diam. Okey, jadi jadinya dekat sini dekat sini untuk buah-buahan, alat tulis, kenderaan, warna kita tunjuk dalam penulisan set. Untuk set dia ada penulisan dia. Maksudnya cara nak tentukan semua ni kita boleh tulis dalam keadaan penulisan set. Jadi cara nak tulis dia kita kena belajar juga. Contoh. Okey, kita nak bercakap tentang set alat tulis. Okey, kita terus buat macam ni. Set untuk alat tulis kita tulis alat tulis. Okey. Kemudian set alat tulis dekat sini ada apa? Kamu buat sama dengan buka kurungan macam ni tau. Macam tu. Ada apa bawah alat tulis? Ada pensel. Kita tulis pensel. Ada apa? Ada pembaris. Kita tulis pembaris. Ada apa? Ada pen. Kita tulis pen. Ada kertas. Ada kertas. Lepas tu akhir sekali jangka lukis. Jadi ini cara penulisan set. Yang ni kena ke cikgu? Yang ni dikira wajib tulis. Yang anak panah ni kena tulis. Okey. Jadi kita pergi kepada penulisan set. Kita pergi kepada penulisan set. Okey. Jadi untuk penulisan set kita sebelum kita pergi kepada kita dah nak pergi kepada penulisan set. Okey, sekarang tadi kita dah belajar cara membahagikan kumpulan mengikut ahli kumpulan yang betul ataupun sebaliknya lah. Sekarang kita dia bagi apa? Contoh, kita bagi set B. Dia bagi apa ni? Set B.
set B. Kita kena senaraikan pula. Maksudnya kumpulan dia adalah tentang apa? Okey. Apa set B ni cuba sampaikan? Ni kumpulan apa ni? Okey. Jadi 4, 8, 12. Ini adalah kumpulan sifir 4. Maksudnya 4 darab 1 dapat 4. 8 darab 1, 4 darab 2 dapat 8. 4 darab 3 dapat 12. Jadi dekat sini kita panggil dia kumpulan sifir 4. Jelas ke? Boleh faham ke tu? Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, B. Cikgu tunjuk pula contoh. Daripada unsur ni. Ni unsur tau. Ni unsur. Mana cikgu tahu ni unsur? Ini set ni ahli ni kumpulan dia. Ini adalah bahagian kumpulan. Okey, yang ini adalah bahagian unsur. Sekarang bukan semua set ditulis apa set tu cuba sampaikan. Sebagai contoh, set C. 1, 5 ni apa? Okey, 1, 5 ni unsur. Ni adalah unsur. Jadi daripada unsur 1,5 kita kena fikir apa kumpulan yang ada nombor 1 dan ada nombor 5. Sebagai contoh, kamu boleh buat sifir. Tak boleh sifir. Yang ni kamu boleh buat faktor nombor 5. Kumpulan faktor 5. Kumpulan faktor 5. Okey, contoh 1 darab 5 kan dapat silap. 5 bahagi 1 kan dapat 5. Jadi ini adalah kumpulan bagi nombor faktor 5. Maksudnya daripada nombor dekat belah dalam ni kita kena tentukan apa kumpulan dia. Jelas ke? Boleh faham ke apa yang cikgu nak kamu buat lepas ni? Boleh. Boleh. Okey. Okey, cuba selesaikan soalan C, soalan D dan soalan E. Okey. Cuba bagi tahu cikgu, soalan C tu bercakap tentang kumpulan apa? Soalan D tu bercakap tentang kumpulan apa? Sama juga dengan soalan E, dia bercakap tentang kumpulan apa? Nasihat hantar kat cikgu Kristina ada tak ni? Kristina ada tak tu, Kristina? Ada. Okey, boleh buat tak tu, Kristina? Boleh. Okey. Ni siapa ni? Adakah ni Madinah? Ni Kristina. Terkejut cikgu tengok DP seorang-seorang. Okey, cikgu bagi masa Cikgu bagi masa 2 minit. Jibril agak-agak dapat buat tak tu Jibril? Tahu. Tak tahu. Okey. Perdana iswara wajah dengan jentu tu anda apa? Apa tu agak-agak? Perdana tu apa? Iswara tu apa? Jenama kereta. Ya, kereta. Jadi, untuk soalan C, unsur ni. Unsur perdana iswara wajah jantu ini dipanggil jenama kereta. Maksudnya, set D ni, set D bercakap tentang kumpulan kereta. Jenis kereta. Jenis kereta kan ada banyak. Kereta proton, kereta Pro 2, macam tu. Nampak ada Jibril? Boleh faham? Boleh. Cuba buat D dan E cikgu tunggu. Okey, 2 minit lagi.
Okey, bagus. 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan tunjukkanlah macam mana macam mana nak selesaikan. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan D dan soalan E. Kita pergi kepada soalan D dan soalan E. Okey, maksudnya daripada unsur tu kamu boleh tentukan dia kumpulan apa. Kalau macam tadi kita boleh nampaklah warna. Okey, agak-agak dekat E ni 2, 4, 6, 8 ni kumpulan apa ni? Kumpulan untuk apa? Sifir 2. Okey, pandai. Kumpulan untuk sifir 2. Okey. E. Untuk E, tuah, jebat, lekir. Ni apa ni, Naim? Naim. Ni apa ni, Naim? Tak tahu Asnam. Sama ni tahu je tuah, jebat, lekir tu semua. Masa saya dah jenam, dia main tak je. Tapi kumpulan tak tahu. Apa? Tuah tu siapa tuah tu? Pahlawan Melati. Ya, itu lah. Tak tahu lah. Hang tuah kenal tak hang tuah? Hang tuah kena. Itulah hang tuah, hang jebat, hang lekir. Siapa tu, Naim? Apa yang nak panggil? Pendekar cakap, kumpulan pendekar Melayu. Tak kisahlah apa-apa kalau kamu cakap pahlawan pun betul, kalau kamu cakap hero pun betul. Tapi apa yang cikgu nak daripada soalan ni, kita nak kenal je dulu tau. Daripada soalan ni kita bercakap tentang daripada unsur tu kita boleh agak kumpulan ni bercakap tentang apa. Okey. Jelas ke semua untuk soalan ni? Boleh faham? Faham. Okey. Bagus. Okey, Ummu Atiyah macam mana Ummu Atiyah? Alright tak alright tu? Alright cikgu. Alright. Okey, habis. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Jadi, apa yang kamu nampak ni? Sekarang dia bagi kumpulan pula. Kamu pula yang kena cari ahli kumpulan tu. Sebagai contoh, kita pergi tengok kepada nombor faktor bagi 7. Kita buat sikit je. Lepas ni kita nak pergi sini. Okey, kita buat nombor faktor bagi 7. Kumpulan ni, dia dah bagi kumpulan dah. Kamu kena cari ahli dia. Okey, sebagai contoh E. Kita pergi tengok kepada E. Kita boleh pergi tengok kepada E. Faktor bagi 7 yang boleh dibahagikan. Tak naklah nanti kamu pening. Kamu tak tahu faktor tu apa pula. Penat pula cikgu. Okey. Kita ambil contoh mudah dulu. Sebab apa? Sebab kita bukan nak belajar pasal faktor sekarang ni. Kita nak belajar pasal set. Okey. Kita tengok kat contoh ni. Kita tengok kepada contoh. Okey. Ini adalah A. A ni set. Set A. Sekarang ni dia bagi tahu apa? 5 huruf konsonan yang pertama ni apa? Ini adalah kamu punya kumpulan. Dia suruh kamu senaraikan. Daripada sini dia suruh kamu bagi tahu cikgu. Bagi tahu dia apa jawapan untuk unsur ataupun ahli kumpulan dia. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan ni. A. Kalau penulisan ni kita tulis macam ni. 5 huruf konsonan yang pertama. Jadi huruf konsonan ni adalah huruf yang 5 huruf konsonan ni kita tengok kepada, kalau A, E, I, O, U tu huruf apa? Cikgu nak soal kamu. Vokal. Vokal.
Okey, jadi cikgu tuan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okey, sekarang huruf vokal ada A kita buang. Huruf vokal ada E kita buang. Huruf vokal I termasuk dalam huruf vokal. Sekarang dia ada syarat. Ahli kumpulan, kalau cikgu cakap tentang ahli kumpulan, tengok syarat dia. Dia ada syarat dah sekarang. Dia nak apa? Dia nak 5 yang pertama. Jadi 5 yang pertama B, huruf yang pertama B, cikgu masukkan B. Lepas tu huruf yang kedua C, cikgu masukkan C. Huruf yang ketiga D, cikgu masukkan D. Huruf yang keempat F, cikgu masukkan F. Huruf yang kelima G, cikgu masukkan G. Jadi sekarang kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia nak berapa? Dia nak 5 sahaja. Maksudnya H ni tak perlu nak masukkan. Kita berhenti sampai G sahaja. Maksudnya kumpulan dia dah letakkan syarat untuk yang boleh masuk ahli kumpulan tu. Contoh, kita nak masuk ahli kumpulan wakil sekolah badminton. Takkan semua orang dia nak ambil. Jadi dia nak ambil 5 orang sahaja. Jadi dia buat pemilihan. Jadi sekarang pemilihan tu yang kita cuba highlight dekat sini. Kita cuba highlight tentang pemilihan ahli kumpulan ataupun unsur. Macam mana kita nak pilih? Kita tengok syarat apa yang ditetapkan. Tengok kepada syarat dia. Jadi syarat untuk soalan ni, dia kata apa? 5 huruf konsonan yang pertama. Jadi H ni huruf konsonan yang ke-6. Sebab itulah H tu tak termasuk dalam ahli kumpulan dia. Jelas ke? Jelas. Okey, ni salin tau, ni salin. Okey. Jadi masing-masing kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Cuba selesaikan soalan C dengan soalan D dan soalan E. Bagi tahu cikgu, apakah ahli kumpulan? Apakah kumpulan yang apakah ahli kumpulan bagi unsur yang berikut ni? Okey, cuba buat. Okey, pandai. Kalau ada soalan, tanya je tau. Sama-sama. Madina, dapat buat tak tu Madina? Mana Madina? Tengah buat cikgu. Okey, baik. Okay, cikgu tunggu
Okey, bagus. Jibril dapat buat tak tu Jibril? Tak. Jibril dapat tentukan tak D itu kumpulan apa? Dapat. Ahli kumpulan apa? Jibril dapat tentukan? Dapat. Okey. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Kristina dapat tak tu? Dapat ikut. Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing macam ada salah je, tak apa nanti cikgu tunjuk Okey, jadi sekarang kita nak belajar cara menulis dia. Okey, kita tengok kepada D dan E. Okey, dia dah bagi tahu apa? Ini adalah kumpulan dia. Kumpulan dia bercakap tentang apa? Kumpulan dia bercakap tentang integer. Okey. Integer ni ada banyak. Integer tu semua nombor bulat integer. 1000 pun nombor integer. 2000 pun nombor integer. Tapi adakah cikgu nak masukkan sampai 2000 nombor integer? Tak. Tak. Sebab apa? Kita kena tengok pula syarat dia. Syarat yang kita nak masukkan nombor tu mesti integer. Nombor tu mesti integer dan dia punya syarat dia letak 0x10. Jadi kamu kena faham satu benda. Bila kita nak tulis jawapan untuk set, bila kita nak tulis jawapan untuk set, kita mesti buka kurungan ni. Siapa tak buka tu dikira salah. Dalam exam, kalau cikgu kamu nak pangkah, cikgu kamu boleh pangkah. Sebab apa? Walaupun ahli kumpulan kamu betul, tapi cara kamu tulis tu salah. Okey. Jadi kita tengok. Syarat dia dekat sini ni kita dah belajar dah ni. Okey. Kalau dia ada tanda sama dengan ni, maksudnya dekat sini X ni lagi besar daripada 0. Bila dia ada tanda sama dengan kat sini, bila dia ada tanda sama dengan dekat sini, 0 tu termasuk tak dalam integer kita? Okey, dia termasuk. 0. Maksudnya X ni lagi besar daripada 0. Kita terus membesar. 0, 1, 2, 3, 4. Kita tengok pula syarat yang seterusnya. X lagi kecil dan sama dengan 10. Jadi ada sama dengan ni. Jadi dia termasuk. Jadi kita berhenti sampai mana? Kita berhentilah sampai 10. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi inilah jawapan untuk C. Inilah cara nak tulis dia. Cara dia nak cara tulis dia punya unsur. Inilah yang dipanggil sebagai ahli kumpulan. Ataupun nama lain dia apa? Nama lain dia adalah unsur. Ini jawapan untuk C. Jelas ke semua untuk C? Jelas. Okey. Habis. Okey. Kita pergi pula untuk E. Untuk soalan E. Untuk soalan E, tengok tahu.
Ini adalah syarat dia. Ini adalah kumpulan dia. Apa kumpulan dia kat sini? Kumpulan dia dekat sini adalah kumpulan nombor ganjil. Nombor ganjil. Jadi nombor ganjil ni ada banyak dalam dunia ni. 133, 1037. Semua nombor ganjil. 100,003. Tu nombor ganjil. Jadi sekarang dia letak syarat. Apa syarat dia dekat sini? Syarat dia dekat sini adalah kurang daripada 12. Kurang daripada 12. Jadi kita tengok F. Okey. Cara buat penulisan set mesti letak tanda kurungan tu. Okey, nombor ganjil yang paling kecil. Berapa Naim nombor ganjil paling kecil? Nombor ganjil yang paling kecil berapa? Rania, nombor ganjil paling kecil apa Rania? Tahu tak? Kristina tahu? Kristina dah jawab tadi. Adlin tahu tak nombor ganjil tu? Adlin tahu kot. Tak tahu ke? Jibril tahu ke nombor ganjil tu apa Jibril? Tak tahu? Cikgu, 1. Okey, Ummu Atiyah, ya 1. Okey, kok ada yang tak tahu. Okey, contohlah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, susunan nombor dalam dunia ni diselang-seli. Ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Genap tu apa yang genap tu adalah sifir 2. Jadi genap ni genap. Ni genap. Ni genap. Ni genap. Ni genap. Ganjil yang mana? Ganjil tu diselang-seli. Ni ganjil. Yang mana hijau cikgu tunjuk ganjil. Ini ganjil. Ini ganjil. Ini ganjil. Itulah nombor ganjil dengan nombor genap. Okey. Jadi nombor ganjil yang paling kecil ni 1 lah. Lepas tu nombor yang seterusnya cikgu tak boleh letak 2. Sebab 2 ni nombor genap. Jadi cikgu letaklah 3. Okey. Kemudian cikgu letaklah 5. Kemudian cikgu letaklah 7. Lepas 7 nombor ganjil tu, lepas 7 apa nombor ganjil lepas 7? 9. Ya, 9. Lepas 9 apa? 11. Ya, 11. Lepas 11 apa? 13. 13. Jadi sekarang 13 ni dia dah lebih daripada 12. Jadi cikgu tak boleh masukkan 13. Jadi cikgu punya ahli kumpulan, cikgu punya unsur berhenti sampai situ sahaja. Jelas ke penjelasan yang cikgu cuba sampaikan tu? Boleh faham? Boleh. Okey, salin salin. Untuk siapa-siapa yang tak faham, salin. Cikgu tunjuk kat situ. Nombor ganjil dengan nombor genap. Ni salin. Ada soalan tanya cikgu. Okey, jadi kita cuba buat beberapa soalan. Kita cuba buat beberapa soalan. Satu last. Sekarang kita dah tahu dah. Sekarang kita nak belajar pula menentukan kumpulan dengan syarat. Okey. Jadi cikgu tinggal sikit je ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Kita tengok dekat sini. Kita nak belajar menentukan kumpulan dengan syarat. Kita nak belajar menentukan kumpulan dengan syarat. Kita tengok kepada D tau. Kita tengok nanti kamu buat homework. Okey. Mungkin tak sempat kot kamu buat. Tapi cikgu tunjuk je. Okey. Ini adalah apa ni? Ini adalah ahli kumpulan dia. Ini adalah ahli kumpulan. Ataupun nama lain dia adalah unsur. Sekarang ni daripada maklumat ahli kumpulan, kamu kena tentukan dia punya jenis kumpulan. Apa kumpulan dia? Beserta bila kamu dah nampak ni, kamu kena letakkan dia punya syarat sekali. Sebagai contoh,
Kalau kita nak tulis ahli kumpulan, kita kena letak macam ni. X. Okey. Tengok cikgu buat. Okey, D. Dia letak D. D titik bertindih. Silap. D sama dengan buka kurungan X. Titik bertindih. 1, 3, 5, 7, 9. Nombor apa ni? Nombor apa? Ganjil. Ganjil. Jadi, kumpulan dia dekat sini adalah tentang nombor ganjil. Jadi, kita letak apa? Kita letak nombor ganjil. Kita letak nombor ganjil. Syarat dia apa? Syarat dia adalah kurang daripada, okey, 9 nombor yang terakhir. Cikgu letak syarat dia adalah kurang dari 10. Jadi jawapannya apa? Nombor ganjil kurang dari 10. Ini jawapan kalau kita nak letakkan dia punya kumpulan apa beserta dia punya syarat. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham. Boleh. Okey, jadi cuba buat soalan ni. Cikgu buat sendirilah soalan cikgu. Okey, 2, 4, 6, 8. Okey, sekarang 0, 2, 4, 6. Okey, cuba selesaikan soalan A. Okey, cuba buat soalan A berdasarkan contoh yang cikgu buat dekat D. Boleh buat cepat. Dah nak habis masa dah. Okey, lagi 2 minit Cikgu tunggu. Okey, bagus. Okey, jadi 0246 lah. Tu kan nombor genap. Okey, jadi tu kan nombor genap. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cara dia adalah kita nak tentukan dia punya kumpulan. Kumpulan dia apa? 0246 ni. Ini kita panggil kumpulan nombor genap. Okey. Syarat dia apa dia kat sini? Syarat kalau cikgu cakap 100, 100 pun nombor genap. Jadi dia limitkan. Syarat dia dekat sini adalah kurang dari 7. Jadi cara bertulis dia A sama dengan buka kurungan X. Titik bertindih nombor genap, tulis nombor genap, tulis nombor genap, lepas tu kurang dari 7. Cikgu tulis macam ni je. Okey. Jadi inilah jawapan dia. Maksudnya daripada ahli kumpulan kita nak tentukan apa kumpulan dia beserta syarat dia. Okey, jadi itu sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Faham. Okey, jadi yang datang dah hari Selasa, datang juga malam ni, cikgu harap lagi jelas lah berbanding dengan hari Selasa hari tu. Tak apalah, ni nama dia proses belajar. Okey, Wan Alisha macam mana? Nampak dah? Nampak lebih jelas? Okey, cikgu. Okey, Audrey. Audrey macam mana, Audrey? Okey.
Inilah semua Ummu Atiyah okey tak Ummu Atiyah? Boleh faham? Semua isi kelas kita. Boleh faham Ummu Atiyah? Boleh cikgu? Okey. Okey, jadi dah pukul 10.30. Cikgu minta maaf lah salah silap cikgu. Okey, jadi selamat malam. Selamat berehat. Kalau ada apa-apa soalan, WhatsApp saja cikgu. Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Terima Terima kasih. kasih. Bye. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okey, Amar. Terima kasih cikgu. Okey, Ayi.